Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan aku buat statement ni, video ni supaya aku nak cerita, nak bagi orang faham apa yang terjadi dengan kes yang viral kedai nasi ayam yang dekat Sungai Ara tepi pagar sekolah tu yang dikatakan ambil dekat non-Muslim. Dia nerang. Nasi tu babi Lah nasi. nasi nama kata yang babi ya. Allah, nasi yang babi. Ya Allah, apa ni sama ni aku makan? Makan ayam. Udah kata ada babi. Bulan pasal orang kata yang babi. Hari ni ada untung mah. Wah, wah. Jom balik. Sejujurnya aku cakap dekat hampa, aku memang tak tahu langsung yang mereka menyaga, mereka pergi ambil dekat non-Muslim. Sebab aku seorang yang buat review ni, bila seseorang panggil ataupun kedai tu yang panggil aku buat review, aku tengok memang ada perempuan Melayu pakai tudung 2 orang menyaga dan juga lelaki Melayu pun 2 orang menyaga dan memang hampa nak expect apa? Hampa nak expect tak dia ambil dekat mana nasi tu? Hampa nak tengok dekat mana apa yang dia masak macam mana? Memang tak expect lah sebab memang aku pipi aku tengok, Melayu ni, kedai Melayu ni. Dan sebelum aku buat video pun memang dia pun dah menjaga lama kat situ. Dan aku pun dah siasat dah, aku telefon kawan aku dan kawan aku semua tanya, memang habaq kat aku, Sadih, memang depa jual nasi itik sedap Sadih, ambil makan ni kedai Melayu kita. So memang depa yang duduk situ sendiri pun tak tahu. Depa menjaga pun dah lama, sebelum aku buat video pun depa dah menjaga dah. Bukan aku seorang saja yang buat video review kedai dia. TikToker selain pun ada buat juga dekat kedai dia. So bagi aku rasa ni satu anaya lah aku bagi tahu. Sebab aku memang tak tahu puncuk pangkai dia ambil nasi tu dari mana. Dan sampailah satu hamba Allah ni, aku terima kasih dekat dia. Sebelum dia viral video tu, 2-3 hari sebelum tu dia ada call aku, dia akan minta jasa baik aku untuk delete video tu. Sebab dia dah ada bukti kukuh dah, bukti yang apa tengok video ni lah. Memang aku pun dah delete video tu dan aku pun dah dinasihatkan untuk buat statement ni. So aku buat statement malam ni untuk bagi semua faham yang aku memang tak tahu langsung yang dia ambil dekat mana. Kalau aku tahu takkanlah aku nak buat. Dia kata aku sendiri kalau pergi buat review di mana-mana pun aku sendiri akan pastikan kedai tu memang owner dia Muslim, memang 100% Muslim baru aku buat. Tak semestinya simply aku terus buat, aku bukan jenis macam tu. So apa yang aku nak expect yang dia ambil kedai non-Muslim jaga kat situ. Memang aku langsung, memang hampa sendiri pun takkan terlintas di fikiran. Aku haraplah pihak mereka ni, yang Melayu kita yang menjaga nasi ayam, nasi itik ni, boklak satu statement untuk hang jelaskan apa yang jadi sebenarnya, apa yang hang nak cerita sebenarnya, hang cerita. Bagi semua faham, bagi semua tahu. Kalau betul hang buat, hang mengaku. Kalau hang tak buat, kalau hang boklak, hang cerita apa masalah hang. Satu lagi, kalau bab pergi makan ni memang aku sangat sensitif lah. Aku kan siasat, aku kan check dulu macam mana betul ke owner tu Muslim ke apakah. Zaman lah pula hang tengok owner pula non-Muslim tapi orang Muslim yang ramai pergi menjaga. Ada juga jenis-jenis tu. Jadi lepas ni aku akan ambil inisiatif untuk lebih berjaga-jaga lah dan aku akan siasat habis-habisan lah untuk dapat tahu siapa owner, daripada mana mereka dapat makanan, apa mereka buat semua untuk mengelak perkara ni berjadi. Dan aku nak minta dekat hampa semua, harap statement aku ni sampai dekat hampa. Memang kami ni tak naya dan juga kami tak tahu yang dia sanggup buat perkara tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tula mengani isu nasi ayam dan itik yang didakwa mengambil bekalan dari restoran Cina tempoh hari. Kini isu itu lebih besar apabila Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang JHEAIPP mendapati gerai makanan di Sungai Ara tidak memiliki sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Pemangku pengarah JHEAIPP, Muhammad Hanif Omar Wahab, berkata pemeriksaan pihaknya di satu lagi cawangan gerai itu di pusat membeli belah di Persiaran Geni di sini juga tidak memiliki SPHM seperti yang dilaporkan Harian Metro.
4 hari lalu brother ini pernah membuat video penjelasan disebabkan beliau pernah membuat review mengenai kedai makan tersebut. Beliau tampil berkongsi sebuah lagi video penjelasan supaya warganet lebih jelas. Antaranya disebabkan oleh pemilik nasi ayam Sungai Ara itu didakwa banyak membuat putar belit. Yang tanya ni bukan dia saja yang confused. Sebenarnya bagi aku rasa ramai lagi yang confused tentang cerita ni. Okey, yang dalam video first yang aku buat tu, yang ada 2 orang depa ni yang masuk kedai tu, sebenarnya bukan dekat kedai besar tu yang aku buat review. Sebenarnya depa ni menjaga di tempat lain. Jarak daripada kedai tu nak pergi menjaga kat tempat depa tu lebih kurang 8 ke 10 km lebih kurang tu lah. So depa ni ambil makanan dekat situ, pergi menjaga di tempat depa yang lain tu. Tu yang ramai yang confused duk ingat kedai besar tu. Sebab tempat yang depa menjaga yang kedai kecil tu memang hampa takkan nampak perasan, dan aku tak perasan, orang kampung sendiri tu pun tak perasan juga yang dia ambil daripada kedai bukan muslim lah. Memang hampa pi, kita nak expect macam mana, macam aku kata dalam video ni, memang hampa takkan dapat imagine dan takkan dapat bayangkan betul ke depa ambil. Memang depa ni yang menjaga ni pakai tudung elok Melayu, kita duduk siapa yang nak syak. Satu lagi aku nak bagi tahu pasal video yang aku buat review tu. Video tu bulan 11 tahun lepas. Ada juga setengah page yang publish video tu. Aku sebenarnya dah delete video tu dah, bukan sebab aku takut. Bila sebelum depa nak viral video tu, yang orang yang viral tu telefon aku minta jasa aku untuk delete video tu sebab tak mau nanti ada satu keraguan dan juga syak wasangka. Tapi kalau dah betul-betul memang depa ambil daripada kedai tu, mana kata memang aku delete video tu sebab aku tak mau macam aku hampa buka aib aku tau bila hampa share video tu. Aku tak mau, sebab bukan aku takut aku cakap, sebab aku tak mau orang terjebak lagi dengan kedai yang macam tu. Lepas tu ramailah yang kata aku ni bersubahat, aku ni saja tahu tapi buat tak tahu. Sebenarnya memang aku tak tahu. Aku ni kira macam orang yang buat review, macam bisnes lah. Mereka panggil aku untuk buat review dan aku akan check latar belakang kedai tu macam mana. Tapi macam aku kata sebelum ni, apa yang aku nak jangka kan, bila hampa pergi tengok Melayu pakai tudung, perempuan 2 orang dengan lelaki, dan aku dah tanya orang kampung tu, memang mereka kata mereka ni menjaga memang lama dah, memang sedap sedih yang kena try. So memang aku tak syak apa lagi dah, sebab benda dah ready siap dah. Takkan aku nak ikut mereka pergi masak, pergi macam mana apa semua, sebab memang hang takkan imagine dah. Lepas tu statement first yang aku buat keluar, yang ni statement yang kedua, macam aku nak bagi explain lagi kat hampa supaya hampa faham. Hampa tengok statement dia macam mana, memang sangat bercanggah lah dengan apa yang dia cuba cerita. Kalau lah betul hang di pihak yang benar, hang akan buat statement on the spot bila orang main ambush kedai hang dalam pukul 11-12 tengah hari tu. Pasal apa hang nak tunggu 1 hari baru untuk hang buat? Tapi hang tak bagi explanation, hang tunjuk cara hang masak semua tu. Kalau dipikir logik daripada tempat yang hang masak tu dekat Geni Plaza, hang bawa pergi menjaga dekat Sungai Ara tu, jarak nak ke sana lebih kurang 16 ke 17 km. Kalau hang naik kereta, kalau memang jalan pun jam, memang akan pergi sampai ke 30 ke 40 minit tu. Dan lepas tu pula hang bagi statement pula, hang habis menjaga dekat Sungai Ara tu, hang basuh, hang cuci, hang pergi pula dekat Paya Terbong, jarak lebih kurang 8 ke 10 km. Memang tempat tu yang jauh. Macam bagi aku tak logik lah hang bagi statement yang macam tu. Bagi aku mereka ni memang betul-betul rasa sikit pun tak rasa bersalah. Betul-betul kalau hang dah kena ambush tengah hari tu, hang rasa hang bersalah betul-betul, hang dah mesti call aku, hang mesti mesej aku dah. Hang tengok last kali bila video dia viral petang, bila malam lepas isyak aku naik statement aku yang pertama tu, terus dia WhatsApp aku, mana nampak tu. Dia WhatsApp apa? Assalamualaikum, Malia nak bagi tahu untuk video yang dah viral kat kedai Chinese tu memang kita 100% tak ambil kat depa. Esok kita akan buat video pasal benda ni. Harap Abang Syarif faham, minta maaf kalau ada siapa yang serang atau marah Abang Syarif soal isu ni. Lepas tu next day dia forward kat aku statement yang dia buat dekat Facebook tu, memang sangat bercanggah. Set hang tulis ni, set hang salah, hang edit balik, set hang kata tu, hang kata tadi. Lepas tu hari ni hang delete dah balik ambil statement tu. Apa dia? Aku ni dan kami yang buat food review ni memang kami tak ada relationship ataupun kenal langsung lah. Kalau kedai kawan-kawan tu lain, tapi yang ni memang antara bisnes lah. Hang panggil aku untuk buat review kedai hang, aku pun setuju untuk buat review, dan aku pun tengok memang agak memang tak rasa syak langsung, memang kita setuju untuk buat lah. Dan aku sikit pun tak bersubahat, dan aku pun memang tak tahu. Kalau aku betul-betul tahu, takkan aku nak pergi buat. Agak-agak lah, aku bukan jenis orang yang macam tu. Lepas tu mereka viral pula video tu, mereka kata aku sebut Chinese style, memang betul-betul Chinese style. Memang lah tu standard lah, bila hampir kedai mamak ataupun kedai Melayu yang buat macam mamak style, mestilah akan sebut makanan tu memang mamak style. Hampir makan tom yum, memang akan sebut benda tu makanan macam Thai style. So bila aku kata makanan ni sebiji macam Chinese style lah, walaupun benda tu memang Chinese style, betul-betul time tu memang aku tak tahu. Memang yang tu aku describe untuk bagi hampa mudah faham rasa dia tu macam mana. Tapi kalau aku tahu, memang aku tak buat lah geng. Lepas tu bila keluar isu ni memang aku bara gila. Pasal apa? Bila orang jumpa aku, kawan-kawan jumpa aku, macam peli aku lah. Hai jadi, sedap ah nasi itik, selamat ah makan lah. Yang tu aku memang aku sangat terasa lah, sebab benda aku tak tahu.
Kalau benda aku tahu apa peli tak apalah. Jumpa aku peli, weh cari sedap lah. Aku bukan koyak tau, cuma aku agak terasa sikit lah. Sebab hampa tak faham situasi yang jadi dekat aku tu. Ni kira macam aku ni kena anaya betul-betul lah. Orang yang buat review kedai tu memang kena anaya betul-betul lah. So situasi yang kami kena tanggung tu benda ni lah. Bila jadi isu ni, baru aku nampak mana kawan-kawan aku yang geng-geng tiktokers yang buat makan ni. Kokok lah hampa dah nak tanya aku, weh cari apa cerita hang, apa jadi. Ceritalah share yang kami, tak ada. Semua hilang, semua rip. Yang tu bukan kawan, tu kamjet. Sorry lah aku beritahu. Tapi masih ada lagi kawan-kawan aku yang lain, tiktokers yang lain, yang luar bidang dengan aku, yang masih tanya lagi, yang nak faham cerita yang sebenarnya, yang tanya aku macam mana, apalah yang hampir buat apa semua ni, mereka masih lagi tanya. Ada setengah tu lah. Terima kasih juga kepada toke-toke kedai lain yang bagi semangat aku, yang suruh aku explain dekat hampa benda ni. Sekali lagi aku nak mohon maaf sangat dekat hampa, yang mana yang hampa dah tengok video aku, yang hampa pergi makan disebabkan hampa tengok video yang aku buat tu. Aku sangat minta maaf dekat hampa. Aku pun pergi makan juga 2 kali juga aku pergi buat dekat dia, dan ada juga aku beli bungkus dekat dia. Aku sangat minta maaf dekat hampa. Memang benda ni betul-betul di luar kawalan aku untuk aku cek dan juga siasat habis-habisan. Sebab memang hampa takkan dapat syok. Orang kampung sendiri tu pun tak dapat syok. So yang mana geng-geng page-page link ni ataupun hampa sendiri, kalau ada nampak video yang aku buat review kedai dia tu, video terlepas tu, hampa kalau boleh hampa nampak ataupun hampa dah post, aku minta jasa hampa untuk padam lah. Kalau betul lah memang dia ambil makanan tu dekat non-Muslim, kalau betul lah memang dah terjawab soalan ni, tu ibarat macam hampa buka aib aku lah. Sebab waktu tu memang aku sendiri pun tak tahu. Bukan aku saja, aku rasa orang ramai pun semua ni minta pihak berkuasa untuk ambil tindakan dan juga bagi tahu dekat kami update terkini apa yang hampa yang dah ambil solution benda ni, dan apakah tindakan yang hampa ambil dekat mereka, supaya kami semua ni terjawab dan benda tu dapat tahu betul ataupun tak. Jadi itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.